Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Fokus pembelajaran kita pada hari ini adalah tokoh tingkatan 3, iaitu Bilal bin Rabah. 1. Menceritakan riwayat hidup Bilal bin Rabah dengan ringkas. 2. Menyatakan bukti keimanan Bilal bin Rabah. 3. Menjelaskan iktibar yang perlu dihayati daripada kepribadian tokoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari yang berbahagia ini, kita akan membincangkan salah seorang tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa dan berperibadi mulia. Insan yang dimaksudkan adalah Bilal bin Rabah. Ayuh, jom kita kenali terlebih dahulu latar belakang riwayat hidup tokoh yang dimaksudkan. Nama sebenar tokoh yang kita akan bincangkan sebentar lagi adalah Bilal bin Rabah. Gelarannya atau dalam bahasa Arab kunyah yang diberikan kepada Bilal bin Rabah adalah Abu Abdullah. Sementara nama ibu yang dikasihinya pula bernama Hamamah. Bilal bin Rabah berasal daripada sebuah negara bernama Habsyah. Dan Bilal bin Rabah wafat di Damsyik pada tahun ke-20 Hijrah pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab ketika usianya 63 tahun. Terdapat beberapa bukti keimanan yang dipamerkan oleh Bilal bin Rabah sebagai salah seorang tokoh yang wajib kita jadikan teladan dalam kehidupan kita. Ayuh kita soroti beberapa bukti keimanan Bilal bin Rabah. Namun sebelum itu, Ustaz ingin meminta semua pelajar untuk memerhatikan kata kunci yang disediakan di sini, iaitu A untuk awal, M untuk muazzin, I untuk iman, dan P untuk perang. Itu adalah akronim yang Ustaz sediakan kepada semua pelajar untuk mengingati fakta tentang bukti keimanan Bilal bin Rabah dengan lebih mudah insya-Allah. Jom kita bincangkan sekarang. Antara bukti keimanan Bilal bin Rabah ialah, pertama, beliau merupakan antara 7 orang sahabat yang paling awal memeluk agama Islam, iaitu Bilal bin Rabah mewakili dari kalangan hamba sahaya. Kedua, Bilal bin Rabah merupakan muazzin pertama dalam sejarah umat Islam. Bilal bin Rabah telah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muazzin pada zamannya. Ketika awal permulaan Islam, para sahabat ada berbincang bagaimanakah caranya untuk memanggil umat Islam datang ke masjid bagi menunaikan solat secara berjemaah. Ada yang mencadangkan melalui kaedah meniup serunai. Ada pula yang mencadangkan meniup trompet dan lain-lain lagi. Namun kaedah-kaedah yang dicadangkan itu menyamai dengan agama Nasrani dan Yahudi. Lalu pada suatu malam, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Zaid telah bermimpi didatangi oleh seseorang lelaki mengajarnya kalimah-kalimah yang terkandung dalam azan. Dan apabila diceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan mengamanahkan Bilal untuk melaungkan azan. Bermula pada saat itu. Baiklah, yang ketiga, bukti keimanan Bilal bin Rabah ialah
Bilal tetap beriman walaupun disiksa dengan begitu teruk oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Kisah siksaan yang dialami oleh Bilal begitu masyhur, iaitu Bilal dibaringkan di tengah padang pasir yang amat panas dalam keadaan kaki dan tangannya terikat, kemudian dihempapkan batu yang besar di dadanya. Bilal tidak mengeluh. Bilal tidak keluar daripada agama Islam walaupun dipaksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Bilal tetap mempertahankan kesucian akidahnya dan menyebut di bibirnya dengan kalimah Ahad, 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 yakni Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Begitulah hebatnya iman yang dimiliki oleh Bilal bin Rabah. Dan yang keempat, bukti keimanan Bilal bin Rabah, beliau banyak menyertai peperangan yang besar dalam Islam, termasuklah Perang Badar dan Perang Uhud. Keistimewaan Bilal bin Rabah. Hal ini telah dinyatakan secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritul jannah fara'aitum ra'ata Abi Talha, thumma sami'tu khashatan amami fa idza Bilal." Riwayat Imam Muslim. Maksudnya, diperlihatkan kepadaku syurga, lalu aku melihat isteri Abu Talha, kemudian aku terdengar bunyi geseran kasut di depanku. Ternyata dia adalah Bilal bin Rabah. Itulah hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu dinyatakan oleh baginda tatkala Bilal masih hidup, anak-anak pelajar sekalian. Bilal masih bernafas, hayatnya masih dikandung badan, namun bunyi tapak kakinya, bunyi tapak kasutnya sudah pun kedengaran di syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hebat dan istimewanya tukang azan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi ustaz, kalau kita diberi peluang, kalau kita dipelawa untuk melaungkan azan, ambillah kesempatan ini, sebab begitu besar ganjaran bagi orang yang melaungkan azan, memanggil jemaah lain hadir ke masjid menunaikan solat berjemaah. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, apakah iktibar yang dapat kita ambil daripada kisah dan riwayat hidup Bilal ini yang begitu istimewa, bukan hanya pada pandangan manusia, bukan hanya pada pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi begitu hebat pada pandangan malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 3 iktibar yang boleh kita ambil daripada riwayat hidup dan ketokohan Bilal bin Rabah. Perhatikan kata kunci yang disediakan oleh ustaz di sini, iaitu A untuk akidah, S untuk sesat, dan A untuk agama. ASA. Iktibar pertama yang boleh kita jadikan teladan ialah kita hendaklah mempertahankan akidah kita agar tidak terbesong. Contohilah kisah riwayat hidup Bilal yang sanggup disiksa, bahkan sanggup kehilangan nyawa di badannya, hanya semata untuk mempertahankan akidah, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah mempertahankan akidah kita. Yang kedua, kita hendaklah menjauhi segala fahaman sesat dan melampau. Terdapat banyak ajaran, kepercayaan, fahaman sesat yang wujud di masa ini. Ajaran Bahai, Taslim, Qadiani, semua ajaran ini, kepercayaan ini boleh menyesatkan kita, boleh merosakkan akidah dan iman kita. Hendaklah kita menjauhi, menangkis, menghindar jauh-jauh akan segala fahaman yang sesat ini.
Dan yang ketiga, kita hendaklah memainkan peranan aktif dalam aktiviti agama agar ajaran Islam dapat ditegakkan. Ini bermaksud seboleh-bolehnya kita sebagai umat Islam hendaklah mengimarahkan aktiviti agama bermula dari diri sendiri, keluarga, kemudian dikeluarkan kepada lingkungan masyarakat agar umat Islam dan bukan Islam dapat melihat betapa hebatnya syiar Islam pada pandangan mereka. Jadi bagi Ustaz, wajarlah kita mencontohi peribadi dan riwayat hidup Bilal dijadikan suri teladan yang baik buat kita sebagai bekal kehidupan kita untuk menjadi hamba Allah yang soleh insya-Allah. Baiklah, Ustaz minta kepada semua pelajar agar dapat menjawab soalan yang disediakan. Ya, selamat belajar dan selamat mencontohi Bilal bin Rabah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.